Okay, so hi guys, ya, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much siapa yang like, comment and subscribe. Okay, thank you so much kepada korang. Jadi hari ni sebenarnya Puteri nak buat, okay, ataupun kita nak bahas mengenai satu isu yang di mana korang tahu dan korang mesti dah tahulah ambil kisah pasal hal ni, iaitu daripada Thailand, iaitu artis daripada Thailand. Dia telah meninggal dunia adalah disebabkan terjatuh daripada bot dan seterusnya lemas. Okey, tapi itu adalah headline dia. Budi nak ceritakan kat korang hal yang sebenarnya terjadi. Okey, so sekejap lagi kita dengar. Jadi kita start dulu dengan first. Okey, kita tahu dia punya biodata dia, iaitu nama dia adalah Nida Pacharaverapong. Okey, ataupun dikenali dengan Tengmo. Okey, Tengmo ni sebenarnya dia ni adalah nama panggilan. Nida Tengmo ni nama panggilan, iaitu Tengmo tu adalah bermaksud watermelon lah. Jadi korang jangan pelik sebab dekat Thailand diorang ni memang ada nama-nama yang memang pelik. Okey, sebab orang tu elok manis cantik je tapi dia panggil watermelon. Jadi dia ni dilahirkan dekat Bangkok pada tahun 18 September 1984. Okey, jadi kalau korang nak tahu sebenarnya Tengmo ni sebenarnya dia ni adalah pelakon daripada cerita filem seram. Movie seram iaitu Menak. So memang cerita ni famous lah. Dan sebenarnya dia ni adalah antara artis yang famous yang ada dekat Thailand. Dan nama dia sekarang memang tengah membuat-buat naik sebab dia memang berlakon banyak sangat filem. Dan dia ni telah berkhidmat dekat stesen TV selama 11 tahun. Okey, jadi pada tahun 2002 ni Tengmo ni dia ikutlah konten Miss Teen Thailand pada 2002, okey, dan dia dapat tempat yang keempat. Lepas tu Tengmo ni dia dapat masuk, lepas habis je dia masuk macam model-model tu dia dapat masuk. Akhirnya dia masuk dekat satu channel iaitu channel 7, iaitu dia dapat berlakon dalam drama Benja Keta Womruk. Tak tahu nak sebut macam mana, pada tahun 2003. 2014 Tengmo ni dia habiskan kontrak dia macam Puteri kata tadi selama 11 tahun. Dan kemudian dia carilah, maksudnya dia jadi independent untuk dia cari filem yang dia nak. Kiranya dia tak ada terikat dengan mana-mana kontrak. Macam tu. Selama 24 tahun career dia sebagai seorang artis, dia ni telah membintangi sekurang-kurangnya 38 filem drama Thailand atau kita panggil lakon. Selain tu dia pun telah melakonkan watak daripada filem-filem, iaitu sebanyak 4 filem dan 7 acara televisyen. So korang, kita dah masuk dekat kronologi kes macam mana Tengmo ni dia boleh dia boleh meninggal dunia dan dia lemah daripada bot tu. So benda ni macam ni cerita dia. Dia ni nak pergilah daripada jambatan, kita panggil apa, jambatan Krung Thong dekat Bangkok menuju ke jambatan Ramaville di Notaburi. So dia ni pun pergilah, nak pergi naik bot dengan kawan-kawan dia. Ada lebih kurang 5 orang dekat atas bot tu. Dan bot tu adalah bot laju. Jadi bila dia nak masuk dekat dalam bot tu, korang kena make sure kena pakai jaket keselamatan. Even Puteri yang masa tu pergi mana tahu, dekat Ipoh, dekat gunung sungai dekat Gunung Lang rasanya Gunung Lang. Kita orang kena pakai jaket, even tak adalah jauh mana tapi kena pakai. Sebab mana kita tak tahu in case ada benda-benda macam ni yang jadi. Jadi nak dijadikan cerita, so si Tengmo ni dia nak pergi buang air kecil lah. Tapi kebetulan dekat situ toilet dia rosak. Toilet dia rosak dan dia cakap lah dia nak pergi buang air kecil tapi toilet rosak. So dia pergi dekat belakang bot sana untuk dia pergi buang air lah. Tapi masalahnya time tu dia tak pakai jaket keselamatan dan akhirnya dia tergelincir jatuh daripada bot. Jatuh daripada bot. Dan lepas tu kawan-kawan dia semua macam carilah dia, mana dia pergi apa semua. Cuba panggil Tengmo, 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 cuba carilah. Dan pada waktu tu pun dalam keadaan gelap sebab diorang pergi tu pada waktu malam. Bila diorang cari masih tak jumpa, akhirnya pemandu bot ni pun dia call lah bantuan untuk suruh carilah Tengmo ni ada kat mana, sebabnya dia dah jatuh tergelincir dekat bot. Tak tahu dia pergi mana sebab time tu pun memang arus sungai tu memang sangat-sangat deras dan memang sukarlah untuk cari mana Tengmo. Dia bukannya sungai yang tenang macam kat Sungai Melaka tu ya. Ni sungai dia sungai deras.
Jadi lepas tu bantuan datang, bantuan datang untuk cari mana Tengmo. Tapi disebabkan pada waktu tu malam dan misi pencarian pun susah nak dicari waktu tu, sebab yelah mengharapkan cahaya bulan je, sebab kita tak nampak yang betul-betul, sebab time tu kan memang arus yang deras, lepas tu gelap dengan susahnya panggil-panggil Tengmo pun susah nak cari sebabnya arus. Korang tahu tak, kalau korang pergi Mandai terjun, korang rasa korang dengar tak bunyi suara tu? Macam tu lah ibaratnya betapa bising arus sungai tu. Diorang ni tak dapat cari Tengmo ni pada malam tu. Jadi diorang macam stop, kita tak boleh nak ni, jangan buang masa, buat penat apa semua, kita cari untuk besok. So besok ni pun diorang cari, pagi-pagi diorang dah cari, dan dalam lebih kurang kira-kira jam 38 jam lepas tu baru dapat jumpa Tengmo ni, di mana kat pasukan penyelamatan tu ada abang Tengmo, iaitu nama dia adalah Yados Datjob yang berusia 44 tahun. Abang dia ni yang jumpa daripada jauh, nampak itu adalah mayat jasad Tengmo. Jadi macam dia percaya itu adalah Tengmo. Jadi memang betul itu Tengmo, sebab dia perasan yang adik dia pakai baju yang sama macam dia tengok dekat benda yang terapung-rapung dekat atas air. Tengmo ni dijumpai kira-kira 1 kilometer jauhnya daripada tempat bot yang dia terjatuh masa tu, sebab kan dikata bawa arus sungai kan. Lepas tu ada kes yang lain pula lah, di mana pemilik bot iaitu Tanupat Lertawawit, di mana dia ni telah mendakwa yang jaket keselamatan tu ada je dekat situ, tapi penumpang semua tak nak pakai, sebab macam dia kata tadi, yang Tengmo tu dia jatuh tapi dia tak pakai jaket keselamatan kan. Tapi yang peliknya, satu orang pun tak tahulah mana dia simpan jaket keselamatan tu, sebab tu tak ada siapa yang pakai. Lepas tu bilanya macam polis semua ni tanyalah, kenapa tak bagi tahu awal-awal yang pasal ni terjatuh lah, apalah, jaket lah apa semua. Dia kata time tu dia pun terkejut dengan apa yang berlaku pada waktu tu. Dia pun macam tak tahu nak buat apa. Menurut Major General Paul Pearson, iaitu pemandu bot tu, dia mungkin akan dikenakan sebab dia dah bawa bot tanpa lesen. Lesen dia tu dah tamat tempoh, kiranya dah tak boleh bawa bot lagi. Dan ada lagi seorang nama Bird, dia pun akan dikenakan tindakan undang-undang atas kesalahan yang dia lakukan, sebab dia bawa bot tu tanpa lesen. Lagi teruk. Sampai sekarang diorang ni masih lagi dibedah siasat kita punca kematian, dan juga diorang ni telah disiasat. Kiranya 5 orang yang dekat atas bot tu telah disiasat. Kenapa, macam mana kejadian? Diorang akan tanyalah kalau ada benda yang suspicious ke, fishy ke, macam tu lah. Lepas semua kejadian ni berlaku, mak kepada Tengmo dia macam tak faham tau sebab kenapa benda ni boleh jadi. Sebab dia kata dekat atas tu ada 5 orang. Takkan satu orang tu pun tak sedar yang Tengmo tu nak pergi buang air kecil, dan dekat belakang bot tu je kan. Takkan orang semua tak perasan dia boleh terjatuh macam tu. At least mesti ada orang temankan dia ke apa ke. Tapi kita tak faham kan macam mana situation. Dan mak dia ni cakap yang sebenarnya Tengmo ni dia seorang yang pandai berenang. Tapi kenapa pada waktu tu dia tak boleh berenang? Tapi mungkin kita ni kena ingat jugalah, sebab time tu arus sungai memang sangat-sangat deras. Jadi mungkin sebab tu pun Tengmo tak dapat bertahan. Dan benda yang paling pelik sekali, mak dia ni kata masa Tengmo ni nak pergilah dengan kawan-kawan dia tu, mak dia pelik sebab cara kata nak pergi makan-makan lah, menjamu selera lah apa kat situ. Tapi baju anak dia tu macam ibarat baju nak pergi photoshoot. Kiranya baju-baju yang lawa apa semua lah. Bukannya baju-baju macam kau nak pergi dengan member-member kau, nak chill-chill, tak. Dia baju memang untuk photoshoot. Lepas tu benda yang paling lagi pelik adalah mak dia ni kata sebelum-sebelum ni Tengmo ni pernah ada satu pertengkaran, kiranya bergaduh lah dengan kawan-kawan dia yang dekat atas bot tu. Tak tahulah bergaduh dengan PA dia ke, dengan kawan dia ke, kita tak tahu. Nak ceritakan sikit terdapat luka pada bahagian peha mangsa. Sebabnya Tengmo ni dia adalah seorang artis. Takkan dia nak semata-mata nak buang air kecil, dia pergi dekat belakang bot tu untuk pergi membuang hajat dekat situ kan. Dan seorang penumpang bot laju mendakwa ketika kejadian dia sedang tengok telefon. Manakala Tengmo ni dia ada kat belakang bot telah memegang kakinya sebelum tergelincir ke dalam sungai.
Sementara pengurus Tengmo mendakwa ketika kejadian berlaku dia sedang menikmati keindahan sungai pula dah. Tu ada pula yang kata yang sebenarnya Tengmo tu sendiri tak nak pakai jaket keselamatan sebab dia nak bertakat-takat gambar lah, nak selfie-selfie kat dalam gambar tu, tak naklah nampak jaket boat tu. Jadi sampai sekarang macam boleh kata kes tengah disiasat sebab kalau korang tahu dia jatuh dekat sungai. Okey, dia jatuh kat sungai. Lepas tu pula tiba-tiba jumpa kesan macam ada kesan luka pada bahagian peha mangsa. Jadi kita tak tahulah ni sebenarnya kes apa kan. Kes terjatuh ke sebab dia mak dia kata pun ada macam pertengkaran lah apalah. So kita tak tahulah di mana silapnya. Okey, dan diorang sampai sekarang masih siasat benda ni. Okey dah korang, so itu saja video daripada Puteri. Kalau ada info yang Puteri tak tahu ataupun ada benda yang Puteri tersalah cakap, korang komen kat bawah, betulkan dekat bawah, okey? Sebab Puteri tahu ramai yang follow kes ni dan sampai sekarang masih belum ada apa-apa berita. Dan Puteri just nak cakap lah sebab time dia punya nama tengah melonjak naik. Kiranya sekarang ni 2022 ni nama dia tengah naik. Sebab muka dia ada dekat mana-mana je. Even muka dia ada dekat, Puteri tak ingat berapa majalah, 11 tahu tak betapa famousnya dia lah pada waktu sekarang ni. Dan kita tak tahu mungkin ada orang dengki ke ataupun orang tak suka dia ke ataupun memang betul-betul dia tergelincir jatuh. Tapi tak faham peha dia ada kesan dekat situ ke, tak tahulah disebabkan apa ke kan luka dia tu. Jadi masih dalam siasatan. So Puteri minta maaf kalau ada berita kasar bahasa, Puteri ada tersalah cakap ke apa kat dalam video ni. Korang komen kat bawah, Puteri minta maaf. Kalau ada salah info ke, Puteri minta maaf. Komen kat bawah untuk betulkan Puteri, okay? So korang sampai di situ saja video Puteri untuk kali ni. Terima kasih, thank you so much siapa yang tengok video ni sampai habis. Tidak ada apa-apa lagi update terbaru, info terbaru, Puteri akan bagi tahu korang, okay? So sampai di situ saja video Puteri untuk kali ni. Thank you so much for watching. Bye. Assalamualaikum.